belajar ni. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Ini adalah Kemahiran Sukan Catur kita bawakan untuk episod seterusnya kepada murid-murid. Sebelum ini kita dah ajarkan berkaitan dengan apakah maksudnya semua buah catur yang telah kita bawakan ini dan juga bagaimana ingin menggerakkannya. Dan hari ini, episod bersama dengan Cikgu Rizal akan kita bawakan aturan seterusnya untuk proses pembelajaran. Kita tahu sukan catur ini diklasifikasikan sebagai sukan yang penuh dengan teknikalnya, strateginya dan juga sukan yang sangat mementingkan taktik untuk kita menang. Dan itu yang akan kita pelajari pada hari ini, bagaimana untuk menang dalam sebuah pertandingan dan juga permainan catur. Sikit berbeza kan, kalau tak sebenarnya kemahiran sukan mencabar dari sudut fizikal dan juga psikologinya kita ini. Tapi pada kali ini lebih mencabar juga untuk kita ajarkan. Dan ini akan kami bawakan di kemahiran sukan seterusnya. Jadi kita harap agar adik-adik semua, murid-murid di rumah, ibu bapa, guru dan mungkin para jurulatih yang menonton dapat bersama-sama dengan kami untuk pemahaman yang lebih jelas berkaitan dengan sukan catur. Saya nak persiapkan diri ni untuk kita berlawan dengan Cikgu Rizal. Jadi sama-sama kita teruskan untuk kemahiran sukan catur. Okey, terus bersama dengan kami, ini Kemahiran Sukan Catur dan kita masih bersama dengan Cikgu Rizal. Cikgu, apa khabar? Baik. Ya, terima kasih kerana terus bersama dengan kami mengajarkan skill pembelajaran catur ni. Saya percaya ramai sekali yang teruja untuk nak tahu. Mungkin Cikgu, apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Mungkin sedikit konsep asas permainan catur ni. Ya. Kita tengok dulu cara bermain catur dengan betul. Okey, sebab setiap satu tu mesti dipraktikkan. Cara yang betul ni perlu diselaraskan ataupun dipanggil sebagai dijadikan sebagai amalan kerana jika tersalah gerak masuk tandingan esok nanti ramai pula yang komplain kita kalah sebab gerakan yang salah tadi. Jadi kita kena banyak praktis lah untuk catur ni. Okey, Cikgu, apakah konsep permainan asas sebenar dalam catur ni? Tujuan nak main catur ni, kenapa, macam mana nak kira siapa menang, siapa kalah ni, Cikgu? Ya, saya ni. Jadi untuk permainan catur ni matlamat dia of course untuk menang. Cara menang ada dua cara. Pertama itu checkmate. Okey, putih checkmatekan hitam. Jadi hitam akan kalah. Okey. Ataupun disebabkan hitam banyak sangat buah yang dah kena makan satu persatu, tinggal king saja ataupun dia dah tak larat lagi untuk bawa buah dia. Jadi dia boleh menyerah kalah dan automatik buah putih boleh menang. Begitulah. Baik, dan saya difahamkan juga banyak sekali peraturan lain juga mengikut format pertandingan yang ditetapkan oleh pihak penganjur, tapi sebagai konsep asasnya siapa yang berjaya menang itu apabila dah ada gerakan checkmate dan juga sehingga ada pihak lawan yang menyerah kalah lah. Itu konsep permainan catur seperti yang telah pun diterangkan oleh Cikgu Rizal tadi. Okey, Cikgu, hari ini kita nak lakukan konsep gerakan seperti yang diajarkan terlebih dahulu dan apakah situasi-situasi yang boleh dilakukan, betul Cikgu ya? Ya, betul. Jadi kalau Cikgu boleh mulakan, biasanya yang putih mula dulu, betul? Ya, saya. Okey. Kita mulakan dulu. Okey, kebiasaannya begitu dan saya akan lawan baliklah ya. Okey. Saya gerak dua langkah ni. Okey. Sebab di tengah tu adalah pusat di mana strategi yang baik ialah menjaga di bahagian tengah. Okey, itu sebab yang terus di sinilah. Ya, saya. Okey, kalau kebiasaannya dalam situasi ni, sebagai pemain lawan, apa yang terbaik untuk saya lakukan, Cikgu? Lawan dia boleh cabar balik bahagian tengah sebegini. Okey. Ataupun dia boleh gerakkan naik ke petak. Dengan awal lah, boleh terus ke depan lah. Dan macam yang ditunjukkan tadi, naik ni gerakannya dalam bentuk L lah ya. Ya, saya. Jadi begini boleh dan dia terus letakkan di sini. Okey, tujuannya? Untuk mengawal balik, mencabar balik bahagian tengah. Bahagian tengah adalah the heart of the chest ataupun nadi jantung dia untuk catur tu. Pemain dia perlu jaga bahagian tengah ni. Okey, saya dah bergerak macam ni. Silakan pula Cikgu. Kemudian? Okey, nak makan ya? Saya
jaga balik pawn ni. Okey, Kalau Hanif supaya makan, saya makan balik. Ya. okey. Jadi maksudnya saya pun perlu melakukan sesuatu lah ni. Ya. Berfikir dululah sebelum bergerak. Okey, baik. Mungkin saya nak riliskan, saya nak jaga jugalah di sini. Okey. Saya nak cabar kuda tu. Okey. Saya naik dah ke lari. Okey, kalau Lari saya begini, makan. tujuannya kenapa cikgu melakukan sebegini cikgu? Saya cuba untuk mengancam bahagian tengah di mana Hanif tak jaga. Kalau Hanif jaga macam ni, jadi saya tak boleh nak buat macam tadi tu. Oh. Jadi bila saya tolak ke depan, saya ancam naik. Kalau naik tak gerak, saya makan. Okey. Jadi kat sini pilihan yang lain, makan balik dan saya akan makan queen. Queen saya dia akan makan sebab kat depan dia dah kosong. Oh, okey. Pandai. Okey, maksudnya yang terbaiknya dalam situasi sini sebagai seorang pemain catur di sini? Okey. Saya suggest benda yang agak kritikal juga, buat je gerakan puan. Cabar naik yang berada di petak sini untuk jaga tengah. Kalau naik putih makan hitam, tak apa, kita makan balik. Jadi serilah. Tambahan pula hitam dia boleh jaga di tengah sebab pawn dah berada di tengah. Jadi bahagian tengah dikuasai oleh hitam. Oh, maksudnya kalau di bahagian tengah tu di bahagian sinilah untuk Ya, empat petak kedua-dua ni. arah ni. Empat petak ni. Itu sangat penting untuk dikuasai. Ya, saya. Okey, baik. Itu juga antara corak permainan dalam catur ni jugalah. Saya pun baru tahu ni. Okey, cikgu, seterusnya gerakan daripada pihak putih. Mungkin kita nak tunjuk juga antara situasi-situasi yang boleh melihat kepada kemenangan, melihat kepada strategi yang dilakukan ini, cikgu. Untuk kita nak buat checkmate ya. Okey, mungkin saya boleh planning untuk checkmate sini. Saya gerakkan bishop ke sini. Okey, segera Hanif pula. Jadi dia tak perlu makan lah ni Nak makan boleh, tak makan tak apa. Okeylah, kita makan lah cikgu. Kita korbankan satu. Okey. Berani je kat situ. Serang. Tak apa. Saya pun buat sesuatu lah. Saya gerakkan di sini, ke sini. Gerakan ni bagus. Tapi bagus bagi pihak saya. Saya checkmate awak. Oh, okey, faham. Ya. Jadi asas kepada gerakan ni adalah untuk terus mematikan gerakan daripada king lawan. King saya lah. King lawan, Dan ya. sebegini permainan dah tamat lah, kita dah tahulah. Betul. Okey, jadi seberapa cepat sebenarnya satu permainan catur itu boleh dilakukan, cikgu? Seawal dua gerakan Hanif. Okey. Satu gerakan dikira sebagai white gerak dulu, lepas tu black gerak, tu satu gerakan. Okey. So white gerak lagi, black gerak, yang tu dua gerakan. Jadi untuk rekod sekarang ni, checkmate dua gerakan boleh berlaku. Okey. Baik. Itu okey, kita dah tamat satu permainan ni, mungkin kita boleh lakukan sekali lagi simulasi permainannya. Boleh Hanif. Tapi jangan kalah lagi Hanif. Memang untuk proses pembelajaran biasa kalah dulu lah, cikgu. Okey, baik. Cikgu, dikabarkan objektif pembelajaran episod kali ini nak menunjukkan bagaimana sebenarnya gerakan checkmate tu dilakukan. Betul, Hanif. Mungkin dalam situasi, maksud sebagai seorang pemain catur, dia dah tahu dah setiap gerakan-gerakan tersebut boleh membawa kepada gerakan checkmate. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya? Okey, satu saya tunjuk. Checkmate berlaku hanya dua gerakan saja. Okey. Okey. So, ini gerakan pertama. Ya. Okey, gerakan pertama dikira sebagai white gerak dulu, black gerak. So, situ satu gerakan. Maksudnya kalau kita nampak white melakukan gerakan sebegini, ini tindakan saya lah untuk membalas.
Ya. Untuk ke Yang arah antara gerakan salah tu. satulah, salah okey. satu yang terbaik lah. Okey. Dan bila white digerak sini, okey, ini adalah dipanggil kesalahan yang sangat besar untuk white. Okey, so kat sini boleh checkmate ni. Terus membuka ruang untuk checkmate seawal 2 langkah. Ya, saya. Maksudnya bila checkmate tu, king white dah tak boleh nak bergerak ke mana lah. Ya, betul. Dan dia akan dimakan. Tapi tak boleh makan king on the spot macam tu. Actually, dia kena habis macam ni saja. Tak perlu makan. Kalau makan ni dah kira illegal. Tak boleh. Ya, Maksud checkmate saja begitu. Cakap je checkmate. Tak Okey. boleh makan king tu. Baik, itu gerakan yang pertama. Okey, gerakan yang kedua untuk kita melakukan gerakan checkmate ni dengan secara susun atur yang cikgu dalam taktik seorang pemain catur ni. Ya, sekarang ni untuk white pula. So white dia boleh buat satu strategi menang checkmate mudah. Okey. So gerakkan pawn, black gerakkan pawn. Kemudian white dia sebenarnya buat ancaman pada pawn. Okey. Di sebalik ada ancaman akan datang pada pawn di depan sini. Dan kemudian saya counter dengan sebeginilah. Ya, sebab nak jaga pawn ni kan. Okey. Alasan dia. Kononnya memperdayakan untuk kita white ni seakan-akan ingin makan pawn ni. Ya, saya. Okey, Betul. baik. Sekarang white dia terus buat strategi dia. So dia nak pergi buat sesuatu, kalau lawan tak nampak dia akan kalah dengan segera ni. Maksudnya kalau dia sebegini kita tahulah dia ada satu gerakan. Cuma mungkin kita masih lagi terpedaya dengan queen ni. Ya, betul. Jadi kita keluarkan sini. Itu salah satu gerakan salah yang mana white dia boleh terus checkmate. Okey, baik. Ada gerakan lain lagi. Okey. Mungkin buat salah. Itu gerakan ini. Terus checkmate. Ataupun gerakan yang lain. Gerak yang lain Ini pun checkmate juga. boleh checkmate juga. Kalau Hanif betul-betul boleh lihat situasi macam ni, sebenarnya ada ada empat gerakan yang menyelamatkan hitam. Okey. Okey. Dalam situasi ni. Ya. Okey. Satu ialah gerakan di sini. Jadi putih tak boleh nak checkmate. Okey. Dua, naik gerak sini. So naik dia jaga petak ni, dia tak boleh nak checkmate. Ketiga, so queen yang jaga pawn di sini. So tak boleh nak checkmate. Ataupun queen duduk sini, dia tak boleh nak checkmate. Jadi empat gerakan tersebut menyelamatkan hitam daripada kena checkmate. Hanya daripada satu situasi boleh ada empat gerakan untuk menyelamatkan sebenarnya. Ya, saya. Tapi kalau kita tersalah pandang dan juga menilai tu boleh terus checkmate. Boleh tu kena checkmate. Okey, inilah Kena hati-hati. permainan catur semua Ya, sangat berbeza. Itu situasi kedua untuk kita melakukan checkmate. Ya, saya. Ada lagi situasi lain cikgu untuk Ada kita melakukan terus daripada permulaan, kalau boleh kita tunjukkan lagi? Ada lagi, Hanif? Ya. Maksudnya permulaan pertama tu pun memainkan peranan yang penting Ya, saya. Okey, maksudnya white jalan di sini. So, black dia boleh gerak sini. Okey. Okay. So, white gerak. Black gerak. So, nak makan, jaga. So, hampir sama macam sebelum ni lah. Okey. Atau black dia cuba buat pertahanan. Atau white dia jaga pawn. Okey. So, di samping knight jaga, pawn ni pun jaga juga. Okey. Okey, black gerak. So, white gerak sini. So, ni dia panjang sikit lah ni. Betul? Okey. Dia castling. Dia melakukan castling tadi. Okey. Ya. Gerak depan lagi. And then tolak pawn ni. So, tolak ke depan. So, gerak sini. Castling. Okey. So, gerak ini. Okey. Tolak sini. So, dia gerak sini. Dan tolak lagi. Makan. Tolak. Jalan sini. Tolak sini. So, makan. Makan balik ni. Okey, betul. Okey. Nanti saya bagi bila kedudukan yang kritikal, saya tanya Hanif lah, apa perlu white gerak? Betul. Okey. So, tolak pawn atas. Okey, di sini Hanif. Jika Hanif buah putih, macam mana nak checkmate black? Kalau white lah Ya, saya. Okey. Jadi kita kena tahu. ubah angle sikit Betul. lah. Queen tu di sini. Ya, saya. Gerakan Dengan bantuan rook di sini.
Dengan bantuan Ya, ada bantuan. Alamak. Okey cikgu, saya tak nampak ni. Okey, macam mana sebenarnya gerakannya? Senangnya di sini, Hanif. Ah. Satu gerakan tu saja Dah checkmate. dah checkmate. Sebab apa? King tak boleh makan queen. Queen dijaga oleh rook tadi. Rook ada di sini. Dan ini semua gerakan memang dah dirancang daripada permulaan permainan. Ya, betul. Jika ya. hitam dia lalai untuk buat pertahanan, inilah akibatnya. Okey cikgu, mungkin saya ada satu soalan lah berkaitan dengan kemahiran catur ni, permainannya. Kelebihan sebenarnya memihak kepada siapa yang jalan dahulu atau yang jalan kemudian tu cikgu? Sebenarnya siapa yang jalan dahulu. Sebab biasanya yang jalan dahulu ni yang merancang apa yang berlaku pada permainan tersebut. Ya. Kalau yang kemudian ni dia terpaksa membuat sesuatu, fikirkan sesuatu apakah yang lawan dia tu rancang. Ya. Dan kalau saya main buah hitam ni, kalau dapat bertahan dan seri itu juga ibarat satu kemenangan lah. Ya, satu kelebihan lah. Okey, menarik. Okey cikgu, mungkin ada lagi situasi lain untuk ditunjukkan untuk kita merencanakan gerakan checkmate ini? Boleh ni? Ya. Kita pergi ke kedudukan yang lebih mudah lah. Kita keluarkan semua buah. Betul. Keluarkan semua buah. Oh, kita keluarkan? Keluarkan semua buah. Ada king satu. King satu. Okey. Okey, keluarkan. Okey, baik. Yang ni white dia boleh menang dengan satu gerakan saja. Okey. Rook ke bawah sekali, tu checkmate terus. Sebab rook yang pertama dia jaga satu file sini, satu rank. Yang satu lagi dia buat check dan menyebabkan king terperangkap, tak boleh pergi mana-mana dan dia akan kena makan. Right? Ya, okey. Baik, ini situasinya lah. Ya, saya. Apabila dah kedudukan sebegini. Ya, saya. Okey, baik. Dan saya boleh tunjuk yang lain pula. Okey. Kadang-kadang benda yang kita tak berapa nampak, tapi ini berlaku lah. Okey. Bagaimana putih nak checkmate hitam ni, Hanif? Dalam situasi sebegini ya? Ya, saya. Ada dua gerakan yang boleh dibuat. Dua gerakan? Ya. Oh, okey. Saya percaya dia ada kena-mengena dengan ni. Naik kita? Ya, betul. Kalau kita gerak ke sini kot. Ya, betul. Terbaik, Hanif. Dah pandai lah. Ya. So, ini checkmate kerana king tu nak kena makan dan king tu dah tak boleh lari mana-mana. Maksudnya kalau lari ke sini pun dia kena makan. Ya. Kalau dia makan pun dia kena makan balik. Ya, betul. Kalau ke sini pun dah semua dah tak ada situasinya lah. Ya, betul. Okey.
Yes, Cikgu, mungkin untuk kesimpulan dan rangkumannya boleh terangkan kepada murid-murid juga berkaitan dengan kepentingan untuk kita tahu situasi-situasi sebagai seorang pemain penyerang lah maksudnya yang memulakan gerakan, situasi untuk merencanakan situasi sehingga ke checkmate ni, cikgu. Ya. Sebenarnya untuk berlatih bahagian ini, seorang pemain tu dia perlu tahu banyak pattern-pattern, okey, yang dikatakan sebagai mudah untuk seseorang itu buat checkmate. Untuk checkmate ni saja sebenarnya ada pelbagai nama, Hanif. Ya. Anastasia, checkmate, smoother check, smoother checkmate. Kemudian adalah beberapa nama yang lain yang mana pattern-pattern tersebut ada dibukukan, dan untuk belajar dengan lebih baik sebenarnya pemain tu perlu baca banyak buku lah untuk catur ni. Ya, dan untuk sebagai pemain yang gerakan keduanya, pemain yang menggunakan buah hitam ni, apa kepentingan untuk mengelak, tahu gerakan-gerakan untuk mengelak daripada kena checkmate ni, cikgu? Pun sama, Hanif. Ya. Pemain hitam ataupun putih itu sendiri, dia berhadapan dengan situasi macam tu, dia dah tahu pattern tu akan menyebabkan checkmate, jadi dia perlu mengelak terlebih awal, Hanif. Cuba buat satu gerakan yang boleh mengelak berlakunya pattern checkmate tadi. Jadi dia akan terselamat, Hanif. Dan ada strategi dan juga taktikal yang boleh kita ajarkan, dan itu akan kita jangkakan di sini. Jadi cikgu, terima kasih banyak kerana proses pembelajaran ini, dan nanti insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran untuk episod yang seterusnya. Baiklah, tadi kita dah belajar beberapa teknik untuk checkmate. Sebenarnya teknik tersebut kita perlu belajar dengan lebih kerap lagi. Jadi barulah kita tahu murid-murid bagaimana untuk checkmate dalam situasi yang pelbagai. Sebagai panduan untuk semua, untuk murid-murid sekalian, kita cuba belajar catur menggunakan buku catur. Okay. So buku chess yang ada di pasaran ada pelbagai jenis, dan juga ambil yang paling mudah sekali ataupun level yang paling rendah dahulu, barulah kita pergi yang lebih tinggi. Sebagai contoh yang ni, memang ada beberapa contoh pattern-pattern yang boleh dibuatkan sebagai panduan bagi setiap pemain catur, murid-murid sekalian, untuk pergi lebih jauh, sebab setiap pemain dia bermain catur, masing-masing nak menang, masing-masing ada skill sendiri. Tapi yang membezakan murid-murid sekalian dengan yang lain ialah orang yang belajar banyak pattern dalam checkmate. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih banyak ucapkan kepada Cikgu Rizal di atas penjelasan berkaitan dengan topik kedua kita dalam kemahiran sukan catur ni, iaitu checkmate. Sama-sama ni. Antara objektif yang paling penting untuk main catur, cikgu. Ya, mungkin cikgu boleh terangkan sekali lagi berkaitan dengan objektif pembelajaran yang cikgu inginkan kepada murid-murid kita. Ya, tadi kita belajar macam mana untuk menang. Jadi ada dua cara saja, iaitu kita checkmate lawan ataupun kita makan buah lawan banyak-banyak supaya dia menyerah kalah. Pada masa tu barulah kita boleh menang. Jadi tujuan kita main catur tak ada tujuan lain, so main untuk menang juga. Okay, main untuk menang. Ya. Cikgu, mungkin kalau saya nak tanyakan soalan lah, sebagai seorang pemain catur ni, biasanya sehari berapa lama melakukan latihan ni, cikgu? Ini bergantung pada individu tu, Hanif. Jadi untuk peringkat sekolah, siapa-siapa yang nak menjadi juara peringkat sekolah, paling kurang 2 jam sehari, Hanif. Perlu fokus betul-betul pada permainan catur. Ya. Boleh berlatih melalui buku-buku catur, Hanif. Ataupun kalau ada sahabat dia yang boleh dia selalu bermain, ataupun bermain dengan komputer ni. Sekarang zaman teknologi tinggi. Betul. Macam-macam cara kita boleh buat. Betul, dan boleh diaplikasikan jugalah untuk jadi seorang pemain catur yang baik. Cikgu, terima kasih banyak sekali lagi. Selepas ni kita akan simpan berapa lagi kemahiran asas dalam sukan catur ni. Memang agak kompleks, memang agak teknikal berbanding dengan kemahiran sukan yang lain.
tapi akan kita bawakan untuk pemahaman yang lebih lanjut kepada semua. Okey, terus menonton kami di Kemahiran Sukan. Seterusnya cikgu, kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka yang berada di rumah. Catur itu hebat. Dan juga semua hebat, senyum selalu. Saya Hanif Miswan, jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Didik TV KP